Nabi bina masjid. Nabi bina masjid. Apa isyarat? Isyaratnya untuk jaga iman, kerana Rasulullah uli iman di Mekah selama 13 tahun. Di waktu itu tidak ada lagi syariat-syariat berkaitan dengan ibadat secara khusus seperti yang kita sedia maklum ini diturunkan. Betul-betul di waktu itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk memfiling tentang ketuhanan, aqaid, ilmu aqaid. Ilmu ketuhanan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun Nabi berjuang untuk menegakkan supaya manusia ada iman dalam hati dia. Apabila sudah 13 tahun Allah Taala uji keimanan orang-orang Islam. Allah Taala perintahkan supaya berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Dan di waktu menerima arahan perintah itu, tidak ada seorang pun sahabat yang argue, yang membantah, yang mengatakan, tak ada apa ya Rasulullah, pakat tinggal habis kampung halaman. Tak ada apalah ya Rasulullah, patah harta-harta kita kebun lagu mana. Tak ada pun para sahabat kata, lepas tu anak bini kita ya Rasulullah tak seturut tu. Pitih mah hak kita duk cari jak pagi sampai gelak-gelak sampai pagi. Lepas tu tidak ada suara yang mengatakan begitu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Langsunglah secara ringkasnya berlakulah perpindahan daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Membawa iman yang cukup gitu. Membawa iman yang cukup mantap. Walaupun dibuat segala-galanya seksaan, tetapi tetap Allah ahad, ahad, ahad. Oleh kerana kemantapan iman yang begitu mantap, berlakulah penghijrahan daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah dalam suasana yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengharapan. Demi untuk menjaga iman orang-orang Islam yang sudah difiling, dimantapkan begitu sekali, maka Rasulullah SAW bina masjid mula-mula sekali. Al-Maklum Masjid Quba. Isyaratnya menunjukkan bahawasanya di sinilah kita nak jaga iman kita. Di sinilah petandanya mau beriman kepada Allah Ta'ala atau tidak. Di sinilah kamu nak ukur sejauh mana keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia yang meramaikan dengan semaya Jumaat, yang meramai-ramaikan dengan program-program keagamaan, kuliah-kuliah agama, sambutan-sambutan hari-hari perayaan keagamaan yang besar-besar dalam Islam, Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, Ramadan dan bagai-bagai lagi. Sebenarnya kamu telah memakmurkan rumah aku, Allah Ta'ala kata. Bila mu memakmurkan rumah aku, man amana billah, siapa-siapa dia itu adalah merupakan orang yang beriman dengan aku. Wal yaumil akhir, dia ingat kemati. Wal yaumil akhir, dia ingat kemati. Dia yakin dan percaya bahawasanya kita ada hari lagi, iaitu hari akhirat. Maka sebab itulah dia meletakkan sesuatu adalah dalam hidupnya, iaitu di rumah Allah Ta'ala, di masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara isyarat yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita melalui hijrah Rasul, iaitu Nabi bina masjid dulu. Kerana di sinilah segala bermulanya segala-galanya. Kerahmatanku, keberkatanku, maghfirahku, redaku bermula di masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah Allah Ta'ala menyebut, dia kata orang yang tidak mari ke masjid, orang yang tidak jadikan hidup dia masjid sebagai tempat utama dia, dan dia tidak berulang alik ke masjid untuk beribadat kepada aku, dia tidak ziarah rumah aku, dia tidak mari rumah aku, sebenarnya kamu ini adalah manusia yang qabih. Qabih dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, huduh, perangai huduh. Mu ni perangai huduh. Mu perangai huduh.
Orang yang tak mari masjid, tuan-tuan, orang perangai huduh di sisi Allah Ta'ala. Tetapi di sisi manusia mu mulia. Orang panggil mu dengan panggilan label-label yang mulia. Tetapi di sisi aku mu perangai huduh. Kenapa? Kerana mu adalah kacang lupakan kulit. Mu manusia yang tidak mengenang budi. Aku beri segala-galanya la tuhsuha sehingga tak terhitung. Nikmat yang aku beri kepadamu, kabar-kabar rumah aku tak mari. Mu tidak jadikan rumah aku tempat ulang alikmu. Mu tidak sujud dan rokok di rumah aku. Sebenarnya mu adalah manusia yang perangai huduh. Ibarat bahasa, aku beri bunga, mu balas tahi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah. Pengajaran yang ketujuh yang Allah Ta'ala gambarkan manusia yang tidak kenang budi. Manusia yang tidak jadikan masjid sebagai tempat ibadat utama dia. Manusia yang tidak menjadikan masjid sebagai tempat dia berulang alik. Dia tidak jadikan masjid yang ada dalam hati dia. Maka sebenarnya digambarkan dalam pengajaran yang ketujuh dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita cuba tatap sedutan daripada kitab Al-Mawa'isul Badi'ah berkaitan dengan masjid yang saya sebutkan tadi. Mengambil iktibar di antara perkara yang berlaku ma'al hijrah, penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Makkatul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, iaitu Nabi bina masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sedutan daripada kitab Al-Mawa'isul Badi'ah. Pengajaran yang ketujuh disebut. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku, bermula dinar dan dirham bahwasanya aku jadikan kedua bagi kamu, supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku, dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, dan supaya kamu ucap tasbih akan daku, dan kamu ucap takdis akan daku. Kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu. Allah Ta'ala kata, pitih mah hak mu duk makan sehari tengah hari tu. Hak mu duk beli makanan untuk mu, anak bini mu dan sesiapa dia. Mu buat beli pakaian-pakaian yang mu pakai tu. Mu beli kenderaan, mu buat rumah, wa'emal, gapa-gapa dia sebenarnya adalah mari daripada aku. Ya Razak yang memberi rezeki aku. Tapi mu berasa hak mu. Aku uji mu dengan kekuatan yang aku berikan kepadamu. Mu ada harta, mu ada pitih mah, mu ada kereta, kemewahan dan bagai-bagainya. Aku nak tengok. Mu berasa hak mu ke? Mu berasa hak aku? Allah Ta'ala uji. Kalau mu berasa hak mu, silap besar. Sebab itu mu tidak terima kasih kepada aku. Petanda mu tidak terima kasih kepada aku, arahan aku, surahan aku muntaklik belakang. Aku ayat dah ke? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Tolonglah jaga semaya. Tolong jaga semaya. Hafizu, tolong jaga. Budak-budak apa Quran lagu mana? Dia jaga Quran 30 juzuk dalam diri dia. Boleh dia main-main? Setiap masa dan ketika dia kena baca Quran. Walaupun dia buat kerja lain pun fikiran dia teringat ke Quran. Dia takut hilang Al-Quran dalam dada dia. Hafizu, hafiz. Dia jaga. Allah Ta'ala kata tolong jaga semaya. Terutama sekali semaya asar. Kerana di waktu itu malaikat akan bawa naik suratan ke hadrat aku. Dan aku akan tanya malaikat, di waktu ini sianu-sianu hamba-Ku tengah dia buat ke dia? Tengah dia buat ke dia? Oh, dia tengah dia buat gini. Mu tolong royak ke dia. Mu ambil semaya dia ni, mu gerupa muka, mu lepas. Aku tak sih semaya dia. Nampak? Allah Ta'ala royak, tolong jaga semaya. Semaya yang Allah Ta'ala suka, semaya Jumaat. Semaya yang Allah Ta'ala suka, semaya Jumaat di masjid. Semaya yang Allah Ta'ala suka, semaya Jumaat di masjid, duduk di sah hadapan. Yang Allah Ta'ala suka lagi, kamu menanti-nanti waktu. Dengan manusia, mu boleh royak 1001 jawapan, boleh royak. Mu boleh buat McDonald, mu boleh buat tauti, mu boleh buat badak gitu ya.
Tapi di sisi aku mu perangai huduh. Mu perangai huduh. Mu duduk di bumi aku, mu duduk dengan langit aku, menggunakan segala anggota yang aku beri, mu nyawa dengan ruh yang aku beri, nyawa aku beri kamu. Sampai tika segala-galanya mu akan serah balik kat aku. Pinjaman sahaja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan hantar balik semua segala-galanya. Bukan hakmu. Bukan hakmu. Tapi waktu mu hidup, mu merasa hakmu. Ikut kawai kau nak mari semaya Jumaat. Ikut kawai kau nak main dengan orang ngajar. Ikut kawai kau nak semaya. Masya Allah.